Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pagi ni. Allah Ta'ala masih lagi memberi kita nikmat yang sangat-sangat berharga. Itulah nikmat usia. Kalau kita faham bila usia ni dapat kita gunakan baki-baki ni yang kita tak pastinya bila. Ada yang mungkin baki dia seminggu, ada yang baki dia mungkin sebulan, ada baki dia sampai tahun depan, ada yang tak sempat masuk Ramadan. Jadi baki ni tak tahu berapa. Jadi sementara ada baki ni, gunakanlah dia dengan penuh taat. Sementara ada baki ni, gunakanlah dia dengan penuh taat supaya nanti bila Allah panggil kita balik, macam mana yang Nabi pernah doa dalam kitab Bidayatul Hidayah, lepas solat sunat subuh, Nabi akan doa, Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur, daripada azab neraka, dan daripada lolongan, laungan, jeritan, laungan penyesalan. Nabi doa itu. Nabi minta lindung, jangan dia menolong menyesal, jangan dia menyesal. Dia ajarkan doa tu pada kita supaya kita baca. Kenapa? Maknanya ada orang yang akan menyesal bila saat dia mati, dan dia tak sangka pula dia mati waktu tu, dalam keadaan dia sangat muda. Waktu tu lah sebab dia tak ada persiapan, dia tak ada amal, dia tak belajar agama, dia tak buat benda yang patut dia buat. Dia hanya mengikut nafsu dia, ikut apa yang dia selesa atas muka bumi. Dia tak nak keluar dari tu selesa dia, menyebabkan dia dapat satu benda yang sangat menakutkan. Itulah nama dia menyesal. Okey, sambung nasihat yang ke 14. Tak habis lagi 14 kan? Ada ujung sikit. Dan beramallah kerana Allah. Okey. Nasihat yang ke-14. Dan dia ada dua benda. Beramallah akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana, dan beramallah kerana Allah. Satu dia beritahu ni, beramal satu kerana Allah. Mesti kerana ni, mesti kerana Allah. Lepas tu ada dalam proses nama dia tajdid niat, membarui niat. Lepas tu kita bila datang belajar ni, kita diajar untuk barui niat. Kita datang belajar ni, kita niat dalam hati ni, aku datang ni kerana Allah. Kita diajar gitu. Aku kerja ni kerana Allah suruh, sebab aku nak tanggung keluarga aku. Kita diajar gitu setiap kali, supaya kita tak terlepas apa sebenarnya kenapa kita datang pejabat ni. Kita ada sebab yang baik. Kalau kita datang kerja, kita niat, aku datang kerja ni nak tanggung keluarga aku kerana Allah. Kalau ditakdirkan kita mati tengah jalan, mudah-mudahan itu yang dikatakan dia mati pada jalan Allah. Itu guru-guru cakap itu. Dia mati pada jalan Allah. Kenapa? Dia niat ni kerana Allah. Itu nama dia mati jalan Allah. Tak payah tunggu syahid, berperang, mati jalan Allah. Kita datang belajar ni, kita nak duduk ni, kita niat, aku duduk ni kerana Allah. Kerana Allah suruh aku belajar. Sebagai hamba aku bertaat. Apa? Wajib aku belajar. Itu aku datang. Bukan sebab bos suruh, bukan. Bukan sebab malu dengan kawan, bukan. Tapi apa? Kerana Allah. Itu nama dia ikhlas. Lepas tu kita diajar niat tu. Walaupun niat kerana Allah ni tak termasuk dalam rukun, tak termasuk dalam qasad, ta'arud, ta'yin. Tapi diajar untuk lintaskan hati, gerakkan hati kerana Allah, supaya benar dan tepat
rasa ikhlas. Lepas tu dia suruh kita barui lah, selalu barui. Latih lah hari-hari. Sebab dia belum jadi darah daging kita, kita latih. Kita keluar rumah ni, kita kata aku niat ni, kerja ni kerana Allah. Tu saya cakap dulu, saya kerja tu dekat Batus. Kat Batus lah. Selalunya sampai office ni ambil kereta company. Sebab nak naik bukit, nak naik apa kan. Side-side ni dulu kat atas bukit. Kalau pakai kereta sendiri, jahanam lah. Kalau masuk jalan kampung, masuk jalan sawit, memang tak lepas kan nak naik kereta. Bawa 4-wheel drive lah. Tu ada saya tertarik, ada satu kereta tu, ada satu tulisan yang kecil. Lepas tu dia tampal dengan selotip dekat cermin yang tengok belakang tu. Dia tulis apa? Niatkan kerja kerana Allah. Ni owner yang pakai tu lah, ditampal. Jadi saya diberi kereta tu tak pakai. Saya tengok bagus ni. Bagus. Maknanya remind kita dah. Kalau kita niat gitu, aku niat ni aku kerja kerana Allah. Kalau jadi apa-apa, moga-moga kita mati ni pada reza Allah. Kenapa? Kita nak buat benda yang Allah suruh. Tapi kalau niat tak ada kerana Allah, tu jadi macam-macam. Kadang-kadang kita belajar sekerat jalan je. Kadang kita tinggal sekali, 2 kali, kita pergi meeting, kita kata, dah banyak tinggal ni, dah lah, tak ikut lah, cari kelas lain lah. Takkan jumpa kelas lain selalunya. Tak apa dah, tinggal A, tinggal B, sambung lah C. Nanti A, B tu tak dapat, cari tempat lain. Sekarang ni dekat live pun ada, dekat YouTube pun ada kan. Kalau tertinggal, tengoklah YouTube. Jangan biarkan tertinggal. Nanti biar tertinggal, tinggal kecil yang rasa diri kita. Tertinggal. Jangan rasa gitu. Patutnya orang yang dekat diri pada Allah ni, dia tak ada rasa putus asa. Dia tak ada rasa putus asa. Dia kena ada semangat yang tinggi untuk baiki diri dia. Kenapa? Kalau dia tak baiki diri dia, akibat dia dekat neraka, akibat dia dekat kubur yang sangat menakutkan. Tu dia kata tu, beramallah kerana Allah. Itu yang kerana Allah tu, dia dekat niat. Dia dekat niat. Kita semayang kerana Allah. Saja aku puasa esok hari kerana Allah. Saja aku bertayamum untuk mengharukan solat kerana Allah. Semua tu diajar kerana Allah. Saja aku angkat adab besar kerana Allah. Itu pada khusus-khusus beribadah. Tapi malangnya tak ada orang rasa dalam hati dia, aku kerja ni kerana Allah. Ramai orang tak buat. Ramai orang tak buat. Lepas tu dah bila datang macam tu, dah datang macam-macam cubaan dan dugaan dan kerja, kadang-kadang kita tak ada dapat hadapi. Kalau kita betul-betul barui, betul-betul niat kita kata kerana Allah. Aku belajar agama kerana Allah. Aku kerja ni sebab Allah suruh aku kerja. Kenapa? Aku tanggung keluarga aku, wajib aku bagi nafkah keluarga aku kerana Allah. Jadi kalaulah ada rasa kasih pada Allah tu, susah pun tak apa kerana Engkau wahai Tuhan. Kalau orang yang kita sayang kan, kerana dia kita buat, kita sanggup lah. Betul tak? Macam anak kita kan. Anak kita bangun menangis malam-malam, kita sanggup tak tidur. Dia kena demam panas. Dan kita dah tengok berapa kali dia. Tahu tak ada budak demam panas dia. Tahu tak? Apa tu? Sawan. Anak saya dulu kecil ada yang kena. Bukan kena waktu baring kan. Kena waktu berlari. Demam. Saya taruh air, anak nombor 1 lah, saya taruh air kat kepala dia. Dia tak nak, dia rimas. Dia tengok adik-adik dia main, dia nak main juga. Lepas tu saya ambil kain kecil, letak. Lepas tu dia ambil, diikat. Dia kata macam serban, dia kata. Bapak dia kata serban, dia kata macam serban. Dia ketawa lah, saya ingat dia okey. Dia berlari lah main. Tengah berlari tu, dia kena. Allah, kalau tengok memang takut tau. Lepas tu first time tengok kan. Panik tau. Dia kena depan rumah jiran. Jiran tu ambil sudu, letak dekat mulut. Jiran kata kalau tak letak nanti kena kancing gigi. Saya pun tak tahu apa sangat tu. Jiran sebelah ni kira abang ni dah berumur jugalah. Masa tu umur dia mungkin dah 40, 50. Dia pun anak ramai, mungkin ada experience. Angkut dalam kereta terus bawa pergi mula mandikan tu, pasang kepala dia tu, bawa pergi klinik. Kalau tengok memang takut lah. Cara dia sawan tu tengok mengeri. Kita sanggup tak tidur malam Betul. Besok kerja ni. Kalau dia nangis malam kita marah dia. Kita sanggup ngantuk-ngantuk pun kita bangun. Kita buat apa-apa yang patut buat.
Kalau dia nak berdukung, kita kena dukung, dia dukung juga malam. Kenapa? Kenapa kita tak rasa marah? Kenapa kita tak rasa, oh tak kenapa ni? Kenapa tak ngeluh? Kenapa tak ngeluh? Kerana kita sayang dia, anak kita. Betul? Kalau kita ada rasa kasih pada Allah ni, apa yang kita buat kebaikan ni, kita kata kerana Engkau, wahai Tuhan. Aku buat ni kerana Engkau. Bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana makhluk. Bukan kerana nak please kita punya bos. Bukan. Bos kita tak boleh bagi apa-apa. Bos kita pun harap pada Tuhan. Sama juga macam kita. Kita datang ni betul-betul niat. Aku datang ni kerana Engkau. Barulah ilmu itu berkat. Barulah amal itu dikira. Kenapa? Dia buat kerana Allah. Itu yang kita belajar tu. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tu dia pusat sini apa? Beramallah kerana Allah. Banyak mana nak amal? Sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Sebanyak mana hajat pada Allah? Sebanyak mana? Satu hari berapa jam berhajat pada Allah? Sebenarnya 24 jam. Betul? Tidur pun baca ayat-ayat Quran yang Nabi ajar, supaya Allah lindung daripada benda-benda tak baik. Yang Nabi ajar. Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Baca ayat kursi. Baca Qul Huwallah, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Tiup sapu pada badan. Nabi ajar. Kenapa? Minta lindung daripada Allah. Minta lindung daripada Allah. Bila? Setiap saat. Lepas mayang, minta lindung lagi. Baca tajahil, minta lindung. Daripada apa? Azab kubur. Daripada apa? Azab neraka. Daripada apa? Fitnah-fitnah, ujian-ujian kehidupan dan ujian-ujian kematian. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta lindung lagi daripada Dajjal. Dulu Nabi ajar dulu 1400 tahun lalu. Lama dah Nabi ajar. Sampai sekarang kita baca. Maknanya kita berharap pada Allah ni 24/7. Kalau orang putih kata 24/7 lah, 24 jam. Tengok. Lepas tu nak kena hati, nak kena hidup lah. Pergi kedai 7-Eleven. Kedai 24 jam Hati cakap apa? Aku ni makhluk, aku harap pada Allah pun 24 jam. Macam mana kedai ni buka 24 jam? Ada kedai mamak 25 jam. Tak tahu mana satu dan mana 1 jam dia ambil, tak tahu. Ada kedai kat mana saya nampak 25 jam. Orang 24 jam, dia 25 jam. Tak tahu 1 jam dia ambil mana tu. Kita ni harap pada Allah 24 jam. Tengok kedai 24 jam, hati tu ingat, Allah, aku harap kat engkau 24 jam. Bukan aku harap kedai ni. Kedai ni berniaga 24 jam. Aku harap kat engkau 24 jam. Masa sihat, masa sakit, masa kerja, masa pencen, masa cuti, masa kerja. Sekarang ni ada yang dah kena kerja kat rumah. Tengok. Ada kena kerja kat rumah dah. Ada kena kuarantin dah. Kat rumah. Lepas tu kita kena faham, kita berharap pada Allah ni 24 jam. Beramallah kepada Allah sebagaimana engkau berhajat pada dia. Kita berhajat pada dia 24 jam. Kenapa? Allah ini dia ilah, la ilah. Ilah ni Tuhan. Sifat Tuhan ni dia menunaikan hajat. Orang lain tak tunaikan hajat kita. Cuma Allah tunaikan hajat kita melalui manusia. Itu je. Orang lain tak tunaikan hajat kita. Jangan bergantung pada dia. Jangan bergantung pada makhluk. Imam Ghazali kata, kalau kita ni tak ada minta dengan Allah, kita hanya bergantung pada makhluk, itu usaha kita. Tapi kita tahu yang tunaikan hajatnya Allah. Kalau kita rasa yang tunaikan hajatnya makhluk, kita telah mengambil makhluk sebagai ilah. Ilah ni apa? Ilah ni Tuhan. Tuhan ni dia akan hajat. Dia menunaikan hajat. Makhluk dia tunaikan hajat. Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Kalau engkau mengharapkan makhluk tunaikan hajat engkau, dan kau percaya makhluk tunaikan hajat engkau, sama macam sebenarnya engkau duduk dalam penjara, engkau cakap dengan orang yang sesama duduk dalam penjara dengan engkau, lepaskanlah aku dia penjara. Tak mungkin, dia kata. Itu bidalan yang Imam Ghazali buat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tak mungkin. Sama juga, engkau sama-sama makhluk, engkau sama-sama harap pada Tuhan kau. Tapi engkau letak harapan pada makhluk yang tak ada authority, yang tak ada kuasa untuk menunaikan hajat engkau.
Ni kita kena faham betul ni. Sebab tu gantung ni, gantung pada Tuhan. Usaha kena usaha. Tu nama dia ahli sunnah wal jamaah. Usaha kena usaha. Gantung pada Allah. Jangan gantung pada manusia. Gantung bahagia pada manusia. Tu dulu guru kami kata kan. Dia aturan sayang ni Allah, Rasulullah. Kalau perempuan, suami. Lepas tu lain lah. Anak ke, ibu ke, apa benda ke. Tapi dia kata malangnya, sekarang ni nombor satu kat Allah. Nombor dua kat Rasulullah. Kadang-kadang nombor satu suami kat sini. Lepas tu baru Allah, baru Rasul. Kadang Allah Rasul pun tak ada sini. Suami, anak-anak, adik-beradik. Allah Rasul, tak tahu nombor berapa. Dan dia kata, Allah nak buktikan, kasih sayang aku yang paling baik, Allah jadikan apa? Dia jadikan orang yang nombor satu kita sayang ni, melebihi kasih sayang Allah dan Rasul, dia yang buat masalah kat kita. Ni dulu guru cakap itu. Allah nak ajar kita. Dia yang buat masalah kat kita. Lepas tu kita akan keluar kata-kata apa? Saya sayang dia, saya tanggung dia, dia tak ada duit saya bagi. Saya pernah kerja pun saya tolong dia. Akhirnya dia buat saya macam ni. Hancur hati saya. Ni kita biasa dengar betul tak? Tapi dia tak sedar Allah bagi nyawa dekat dia, Allah bagi duit dekat dia, Allah bagi makan kat dia, dia sakit Allah sembuhkan, anak dia sakit Allah sembuhkan. Dia gunakan apa Allah bagi kat dia untuk derhaka pada Tuhan balik. Dia tak sedar. Dia tak sedar ni. Allah bagi dia mata, dia tengok benda lucah. Allah bagi dia badan, dia bawa tempat tak baik. Allah bagi dia usia, dia sia-siakan. Allah bagi dia rupa cantik, dia dedah aurat. Dedah aurat Abang ipar datang kalau kabut nak pakai tudung. Kata pakai tudung, abang ipar datang, lamba kat rumah. Pakai dengan pendek, abang ipar datang ni rumah. Berbual dengan abang ipar dengan pendek. Tak rasa malu, tak rasa takut, tak rasa apa. Allah bagi dia tangannya sihat, dia lawan Allah balik. Kenapa? Dia buka aurat. Allah bagi dia badannya sihat, baik. Dia tunjuk body dia kat orang ramai. Pakai baju ketat, pakai seluar ketat. Hari Sabtu pakai seluar sendat pergi pejabat. Dia tak sedar. Tapi dia cakap dengan orang lain, dia boleh cakap, saya tanggung anak saya gini, saya tanggung suami saya gini. Sampai hati dia buat saya balik begini. Tahu tak? Allah tanggung dia begini, Allah tanggung dia begini. Dia tak cakap, sampai hati dia buat Allah gitu. Dia tak cakap. Allah nak ajar dia ni, dia tak nampak. Ni yang ramai orang kena ni. Ni yang ramai orang buat. Tak sedar. Tak sedar. Kenapa? Tak kenal Tuhan. Tak kenal. Tak belajar tauhid. Tak tahu. Tak tanda yang diberi. Perjalanan yang dilalui. Tak tahu. Dan buatlah sebarang amalan yang akan memasukkan engkau dalam neraka. Nabi kata, buatlah amal yang boleh engkau terjun ke neraka. Sekadar mana engkau sabar menahan siksa je. Tak mungkin sabar. Tak akan sabar. Tak akan sabar tau. Ini macam satu sindiran ni. Kau nak buat amal jahat, kau buatlah. Sekadar mana kau boleh tahan. Kalau kau rasa boleh tahan sikit, buatlah sikit. Kalau tahan banyak, buatlah amal jahat banyak. Tu Nabi kata gitu, dah berkatan lain. Ni sindiran ni. Tahu tak ahli neraka ni, ada yang kena duduk. Dalam kitab kata dia kena duduk. Tahu tak, dia punya kursi ni, punggung dia ni, ahli neraka ni, punggung ni, ada yang besar, dibesarkan punggung dia macam besar perjalanan daripada Mekah ke Madinah, 465 km. Gusi dia ahli neraka ni besar bukit Uhud. Tahu pergi Uhud tak? Tengok pergi umrah pergi Uhud tak? Bukannya yang kita tengok yang bukit memanah tu. Itu sebahagian. Uhud ni yang panjang tu. Dia panjang, bercantum dengan tu. Kalau kita naik bas kita nampak. Yang Rasulullah kata, kami mencintai Uhud, Uhud mencintai kami. Tu bukit Uhud tu. Gusi orang neraka tu besar tu je.
Kenapa? Supaya bakar lambat angus. Benda kalau kertas selai macam ni, kalau kita bakar, rasanya 2 saat dia angus. Tapi kalau buku tebal ni, kita bakar, bukan kata 2 saat. Kalau kita tengok, 10 minit tak angus lagi. Itu dijadikan seksa di neraka tu gitu. Dia kata, kau nak buat jahat, kau buatlah. Kau buatlah. Sekadar mana kau bertanggung seksa neraka. Yang dalam kitab Penawar Bagi Hati kata, pasti engkau tidak mampu menanggungnya. Pasti tau. Ni benda ni pasti. Tak payah try lah. Tak payah. Tu bila Rasulullah kata api neraka ni, ini api dunia paling panas. Ni api dunia paling panas. Rasulullah kata dalam kitab Musikah Hadis, engkau tambah 69 kali ganda. Jadi api neraka ni panas dia dengan api dunia 70 kali. 70 kali. Kalau api dunia ni paling panas katakanlah 3000 darjah Celsius lah agaknya. Api neraka ni 70 kali 3. Tak tahu lah berapa tu. 2100 darjah Celsius kot. 3000 kali 70. Tu dulu masa 88, 89 dulu. Ni saya dengar ada kawan-kawan daripada Bangladesh cerita lah. Dekat Masjid India lah, Masjid Tabligh dulu kan sana, markas itu. Saya tanya, awak kerja apa dekat sana? Masa tu budak Bangladesh ni tak ramai datang kerja. Diorang ni datang pergi berdakwah lah. Tabligh, orang tabligh datang. Dia kata kami ni kerja kilang besi. Besi-besi mentah ni dalam kuantitinya banyak, mereka leburkan lah untuk buat apa tak tahulah. Saya kata panas kan. Dia kata memang panas. Dia kata mula-mula dia orang buka api tu merah, biru. Nampak biru kat bawah. Lepas tu merah. Merah dia menyala lah. Dia bakar lah besi ni. Lepas tu dia panaskan lagi. Sampai kat akhir warna putih. Maknanya nyalaan ni tak nampak. Macam transparent gini. Dia nampak begitu je lah yang panas kan. Tapi warna api dia tak nampak. Itu maksimum dia kata. Maksimum. Dia kata dekat sana safety ni tak ada. OSHA ni semua tak ada. Tahu OSHA tak? Occupation Safety Health Act. Betul, AT Act kan? Akta. Akta Pekerjaan dan Keselamatan tu lah. OSHA ni selalu yang implement CIDB, betul tak? Dia kalau pergi site, kami dulu kadang kena tu. Pergi site, dia tengok tak pakai topi, kadang dia boleh ambil tindakan. Masuk site pakai slipper, tu budak-budak ni kadang degil, kita kata yang pakai slipper, dia boleh ambil tindakan. Dia kena pakai apa? Kena pakai kasut, safety shoe, kena pakai helmet apa tu. Tapi memang bahaya lah sebenarnya tak pakai helmet. Saya pernah tengok skru jatuh daripada atas tau. Budak-budak buat kerja kat atas kan. Bukan skru, laptop pun jatuh daripada atas. Kalau kena kepala Allah. Sebab dia orang buat configuration kat atas. Kalau tower komunikasi ni, configuration ni kat atas. Dia orang naik sampai atas, dia ada satu RF. RF ni disambung dengan laptop. Jadi configuration itu lah. Pernah juga laptop jatuh berderai. Tepam berderai. Laptop jatuh tak apa lah, boleh tahan lah, company bayar. Orang jatuh yang saya tak tahan tu. Dulu jatuh orang Shah Alam. Yang last yang saya kerja, budak jatuh Shah Alam, kontraktor. Fian, budak keluar universiti, budak Felda, anak orang susah dia orang kata. Jadi company ni dapat projek yang Telekom, ambil dia kerja. Mak dia cuma gembira dia dapat kerja. 3 bulan dia kerja, dia jatuh. Dia jatuh masa turun. Dia sebenarnya dia orang cakap dia tak ikut urus undang-undang. Undang-undang dia ni, kita nak panjat ni, kita kena ambil sijil tau. Undang-undang dia, masa panjat, masa turun, tak boleh bercakap dengan siapa. Dia orang kata dia masa turun tu dia cakap dengan orang bawah. Bila kita bercakap dengan orang, kita dah hilang. Dia
turun ni cangkuk kan, cangkuk kalau tak jangka ada masalah cangkuk tu bercakap dengan bawah, kita bilang tumpuan jatuh lah ke belakang habis. Tu nak kena hati-hati tu. Okey, dia jaga yang akan masuk orang dalam api neraka, Allah takkan mampu. Tu dalam kitab tu kata Penawar bagi hati kata setiap benda yang dosa itu ada seksa, dan seksa itu ketahuilah engkau pasti tidak akan dapat menanggungnya. Engkau pasti engkau tak boleh tanggung. Sebab tu jangan cakap pasal dosa, jangan buat benda dosa, jangan cakap pasal dosa. Okey, jadi ada sikit nota ni, panduan dalam kehidupan kita. Okey, kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya nak tulis. Nanti mungkin boleh balik dan boleh baca dalam kehidupan yang kita kata kita nak beramal ni. Moga-moga dia jadi panduan. Mana pen? Pen ni banyak pen merah. Pen merah tak apa boleh. Saya rasa saya tertinggal kat pen kat surau mana. Saya tengok pen saya ni makin kurang ni. Dan surau lain punya pen pada dalam ni. Tu yang aku kena fikir pulang balik ni. Tak surau mana ni. Ni surau pen surau ni. Okey. Ini. Zed, terus Zed. Ramai orang pakai tracksuit ni ada apa? Ada jogging. Hari ni ada jogging pagi ni. Gotong royong. Oh, gotong royong. Tadi nampak dekat 2 orang pakai tracksuit dalam lift. Tak payah exercise lah, ni COVID-19 ni. Malam pergi Copi Komplek pun tak ada orang. Ni kata-kata siapa? Umar Al-Khattab. Dia kata gini, saya buat dalam bentuk barang siapa meninggalkan. Kita buat dalam bentuk gini lah, nak faham. Gitu. Apa tinggalkan apa? Gitu. Barang siapa meninggalkan, dia kata yang pertama, meninggalkan perkataan sia-sia. Ini satu panduan untuk kita kehidupan kita hari-hari ni. Yang sia-sia. Lepas tu bawah ni kita boleh tulis gini, akan dikurniakan padanya. Bawah ni. Jadi gitulah. Gitulah. Maknanya siapa tinggalkan perkataan sia-sia, akan dikurniakan kepadanya. Faham tak nak baca ni? Hikmah. Hikmah ni kebaikan. 1. Nombor 2. Siapa yang menjaga pandangannya, akan dikurniakan kepadanya. Sini. Ini 1. Ini 2. Hati yang khusyuk. Tu kita kata kalau nak khusyuk solat, nak khusyuk apa-apa lah, zikir bila baca terasa kat hati, mengaji Quran terasa seronok, rasa kat hati, ada rasa kat hati. Kunci dia salah satu, jaga mata. Jangan tengok benda-benda yang tak patut tengok.
Jangan sibuk tengok laki bini bergaduh kat pasar raya dalam Facebook. Tahu? Ada orang suka tengok begini. Jangan tengok artis ni bergaduh dengan artis ni. Jangan tengok orang politik caci maki. Jangan tengok. Tak ada masa. Banyak benda lain nak tengok lebih baik. Kau nak tengok, buka kuliah-kuliah. Tengok YouTube. Kuliah-kuliah berlambak-lambak. Audio kuliah punya rakaman ni satu hari lebih 10 orang betul dah. Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur. Ui, kalau nak tengok boleh muntah. Kalau nak tengoklah. Tengoklah benda tu. Ni tengok benda tak apa benda, tengok pun tak tahu. Okey. Nombor 3. Meninggalkan makan berlebihan. Bukan kata boleh makan, boleh makan. Tapi tinggalkan berlebihan. Jangan makan benda sampai berlebih-lebih. Akan diberi, dikata, nikmat beribadah. Nikmat beribadah. Blok ni belum orang kena lagi Yang hari Rabu tu hari kelas saya dekat blok G dia orang tangguh. Kata blok G ada kena. Nombor 4. Meninggalkan ketawa berlebihan. Maka akan diberi padanya kewibawaan diri. Tahu tak wibawa? Tahu wibawa tak? Wibawa ni macam mana nak terang Orang tengok, orang ada rasa hormat. Orang tengok, orang rasa ada rasa hormat lah. Itu nama wibawa. Orang tak pandang lekeh. Orang ada rasa respect. Tak semestinya dia kaya, tak semestinya dia berpangkat, tapi orang respect. Kenapa? Dia tak ketawa berlebihan. Kalau orang banyak ketawa, kuat ketawa ni pun tak bagus juga. Dihilangkan wibawa kita tau. Dihilangkan wibawa kita. Okey. Ini nombor berapa? Nombor 4. Apa dia kata lagi? Meninggalkan gurau senda yang berlebihan. Tu ketawa. Ni gurau senda. Maka dia akan dikurniakan kehormatan. Ini 4. Ini 5. Kehormatan diri. Maknanya orang hormat dia, orang percaya dia. Dulu kita ingat dulu masa kerja Seluar Rendah kan dulu ada cerita budak dengan serigala, ingat tak? Dia tipu Dia tipu. Serigala datang, lepas tu orang kata orang datang tolong dia, dia ketawa. Dia ketawa. Akhirnya betul-betul serigala datang, orang dia cakap, orang tak percaya dengan dia. Tu contohnya gitulah. Ada juga kisah yang dalam dulu buku-buku bahasa Inggeris Sekolah Rendah tu dipanggil sour grape. Tahu? Musang ni dia tak dapat makan anggur atau pokok. Alah, dia kata anggur tu masam. Ini yang ramai orang kan suka buat gitu. Dia tak dapat, dia kata alah, gitu. Kan dia hasad pula ada orang dapat. Tu tak bagus tu. Tu ada cerita dulu dalam sekolah tu. Nombor 6, apa? Meninggalkan, barang siapa meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Kecintaan terhadap dunia. Salin cepat-cepat. Saya kalau ngajar kat pejabat, saya perhatikan beza ngajar kat surau. Orang pejabat ni dia cepat. Cuma orang pejabat ni dia lembab sikit datang. Minta maaf lah, bukan pejabat ni. Tapi dia salin dia cepat. Kalau kat surau dia datang cepat, tapi bila salin dia
Yalah, orang pencin-pencin kan, dia mata dia gini, dia tanya orang ni buat sini, tak tahu. Dia tanya orang belakang. Tu saya kadang saya terbaca. Korang ni, korang punya pejabat ni patutnya kau tahu lembab tau. Kadar kelembapan rendah. Patutnya kalau kau hari-hari datang kerja, kau tukar. Kalau hari-hari lambat kerja, kau tukar ni kadar kelembapan tinggi. KKR ni patutnya dia punya punctuality boleh jadi contoh kau lain. Kenapa? Kadar kelembapan rendah. Oh, ni marah menteri ni kau tahu. Kau tak sedap tu kau nama jawatan pemerintahan aku. Ni bukan, ni motivasi. Motivasi. Jangan lembab. Pada kebaikan ni, kadang dah sampai pejabat baca kat pukul 8, dah sampai 7.50. Dia baca WhatsApp pula dari kereta. Sampai sini lambat. Padahal dia boleh sampai. Jangan lembab-lembab. Ini lembab ni tak bagus. Dia kalau luka lembab baik. Betul? Luka kalau lembab baik. Kalau luka, dia tidak pergi kena air. Sampai boleh tayamum. Kenapa? Lembab baik. Orang kalau lembab, lambat naik pangkat. Dia kata, alah ustaz yang naik pangkat tu bodik. Tak kira dah boleh tak bodik. Dan kau lembab, betul tak? Kau nak marah orang pasal naik pangkat. Dia kata tu kipas kuat. Kipas tak kipas. Lepas tu dia kering, dia kipas. Lembab. Datang kerja lembab, ini lembab. Akan diberi pada je, akan dikurniakan pada je kecintaan terhadap akhirat. Dulu saya ingat pensyarah saya tu. Lepas tu saya tengok dia baca kutubah dekat masjid rumah saya. Dulu selalu dia baca. 3 bulan orang jemput dia. Nama dia Ustaz Wahidin Tunggal. Wahidin Tunggal nama dia. Wahidin Tunggal. Dia ni cakap dia bunyi Indonesia. Wahidin Tunggal nama dia. Saya tak tahulah, dia tak berapa terkenal lah. Tapi dulu pensyarah kami masa dekat ATM dulu. Dulu panggil ATM. Dia ajar pendidikan Islam. Dulu kalau 3 tahun diploma kejuruteraan, pendidikan Islam 1, pendidikan Islam 2. Tu je lah. Tahun pertama je belajar agama. Tahun ketiga tak belajar agama dah. Tahun kedua tak belajar lah. Ingat dulu masa belajar kelas dia lah. Ada budak tanya, Ustaz, malaikat Israfil tiup laga kala. Ya. Habis dia belum kamat, dia buat apa? Dia relax ke serang dia tu. Ustaz ni garang tau. Dia kata, kamu boleh fikir gini. Dia kata. Dia garang. Betul, dia cakap betul, dia garang. Saya bila baca kutubah tu, saya pandang dia, saya teringat macam-macam. Dia masuk 7.55 dia masuk, dia kelas dia pukul 8. Dia masuk, dia tengok jam pukul 8, dia kunci. Tak kira masuk. Kalau saya nak masuk, dia tahan. Sudah pukul 8, tutup. Kalau darah mau keras, saya juga boleh keras. Dia kata. Dia perkataan dia cakap. Kami dulu kalau kelas dia takut. Cukup takut. 2 kali tak datang, dia ambil MTech ni, dia ambil nombor. Kalau dia ambil exam. Memang ikut undang begitulah. 2 kali tak datang, tu dia ambil exam. Itunya datang tak ikhlas tu. Takut tak boleh ambil exam. Dia dulu penjara tu, garang. Tapi baguslah buat itu. Kalau tak garang budak-budak lembab. Mungkin ada baiknya lah tu. Nombor 7, dia apa? Melihat aib orang lain. Gitu. Maka akan dikurniakan kepada dia kemampuan lihat aib diri dan memperbaikinya. 7. Ingat perkataan yang saya selalu cakap dan saya rasa saya pernah juga catat.
Ingat perkataan ni. Kita jadi panduan, kita ingat betul-betul. Apa kita kena ingat? Kita ingat ni, perkataan ni. Bila Allah hendak kebaikan pada seseorang manusia. Perkataan ni ingat tau. Benda-benda yang perkataan ulama-ulama ni, hadis-hadis ni, ingat tau. Ingat dalam hati kita. Dia tak ada pedoman lain tau. Daripada perkataan ulama, daripada hadis-hadis, daripada Quran, dia tak ada pedoman lain. Rasulullah kata, aku tinggalkan engkau Quran dan hadis. Engkau ikut, engkau tak sesat. Ulama-ulama urai. Bila Allah hendak kebaikan pada seseorang manusia, dalam kitab kata, maka diberi padanya akan 3 perkara. Kenapa saya cakap ni? Saya kaitkan dengan ni. Nanti saya kaitkan dengan ni. Satu, diberi faham pada agamanya. Kalau Allah nak kita jadi baik, orang lain tak tahan. Keluarga tak tahan. Pekerjaan tak tahan. Kawan-kawan tak tahan. Kenapa? Allah nak. Kalau Allah nak, mana ada orang boleh tahan. Tapi kalau Allah tak nak, kita buat macam mana pun tak jadi. Ini kehendak ni daripada Allah. Kalau dia nak, dia akan tolong. Dia akan tolong kita. Diberi ini faham. Faham ni dia datang dari mana? Dalam mimpi. Dia datang dari mana? Dari drama minggu ini. Dia datang dari mana? Tengok orchid hari-hari. Dia datang dari mana? Exercise jogging. Dia datang dari mana? Hobi. Dia datang dari mana? Dia tak ada perkataan lain. Dia datang dari sini. Dia datang dari sini. Datang di belajar ni barulah faham agama. Bila faham, datang faham, itu signal yang baik daripada Allah. Apa signal? Engkau akan jadi baik. Itulah. Jadi bila dah belajar faham. Tanda apa? Allah nak kita jadi baik. Jadi lepas ni apa kita kena buat? Kita kena syukurlah pula. Syukurlah Allah nak aku jadi baik. Allah nak kita jadi baik. Lepas tu tak semua orang boleh datang ke agama ni. Kadang-kadang tak ada buat apa, duduk dekat sebelah. Bukan belum datang ada. Tak ada apa-apa izin pun. Tapi kalau Allah tutup pintu ni untuk dia masuk, dia tak akan masuk. Dia boleh lalu je. Lalu lagi. Dia tak ada buat apa pun. Dia cuba duduk sini baca berita harian online ni kadang pagi. Betul? Bukan ada kerja pun. Bos sampai pagi. Mana ada orang meeting pukul 8 pagi. Walaupun masuk kerja pukul 8, selalu meeting apa? Pukul 9, itu paling awal. Itu pun tulis di pukul 9. Kena yang KKL punya geng, KKT punya geng, bukan pukul 9. Kita datang pukul 9. Tak ada orang pun. Check email balik. Ada cancel ke? Tak ada pula cancel. Tengok kalender balik. Betul. Ni cakap buat apa Aku selalu tekan lift Betul. Tak ada orang. Makhluk tu orang pun tak ada. Ini kementerian ni bukan kementerian ni kementerian baru, kadar kelembapan tinggi ni. Kalau Allah kata aku tak bagi kau belajar agama, kita takkan datang. Lepas tu dia bagi kita alasan. Dia bagi kita ni membina alasan lah. Mana nak faham? Betul? Mana nak faham? Allah, tak faham. Allah tak nak kita jadi baik. Kalau Allah tak nak kita jadi baik, dia nak kita jadi apa? Dia jahat lah. Cara dia apa? Dia tahan jangan belajar agama. Biarkan semayang, rukun tak faham, semayang tak sah. Biarkan wuduk salah.
Kenapa? Allah tak nak dia jadi baik. Dia rasa dia baik. Ni berat. Ni berat dia berat. Diberi nombor 2. Diberi hati yang dapat melihat kekurangan diri. Kurangan diri ni apa? Ni aib. Apa? Ni kaitan ni, kata ni. Kita jangan sibuk intai aib orang lain. Jangan cerita aib orang lain. Kita kena sibuk diri kita. Kalau Allah nak kita jadi baik, diberi kita ni sibuk tengok diri kita punya kelemahan. Tu dalam kitab Penawar Bagi Hati kata, dia kata apa? Dosa kecil dirimu lebih bahaya daripada dosa besar orang lain. Lebih bahaya daripada dosa besar orang lain. Orang lain tu dia tanggung betul tak? Bukan kita. Orang lain buat dosa besar dia tanggung. Kita jangan ribut kutuk, cerita, beritahu orang. Tak payah. Baik ibu orang diri kita. Walaupun dosa kecil, dia akan mudarat. Dosa kecil ni kalau Allah tak ampun, dia masuk neraka. Dosa kecil tau, bukan cerita dosa besar lagi. Ni jaga-jaga ni. Malam ada orang cakap saya, Singapura punya masjid dah tutup ke apa? Ya. Tutup ke dia tak bagi buat ceramah? Dia tutup 5 hari. Tutup 5 hari. Diorang buat penyucian lah. Tengok Allah. Tapi saya fikir kan, denggi ramai orang mati tau. Kalau dia cakap banding dengan COVID ni, masa Malaysia ada orang mati dah? Tak ada Kes dah banyak lah. Kes dah ratus-ratus lah rasanya. Ratus-ratus lah kes. Baik tak ada lagi orang mati. Denggi setiap bulan orang mati. Betul tak? Tapi itulah denggi ni dia tak berjangkit kan. Dia Allah hantar nyamuk Nyamuk tau. Allah tak hantar gajah Allah hantar nyamuk habis manusia. Allah hantar kuman yang kita pun tak tahu rupa kuman macam mana kan. Kalau mikroskop doktor-doktor nampak lah tak berbesar mana kuman tu. Dia pergi sana pergi sini yang kena kuarantin jaga-jaga. Bila Allah hantar tentera dia bertindak kita tak boleh lawan lah. Ini apa? Diberi. Okey, nombor 3. Diberi juga. Diberi 3 perkara ni. Satu. Diberi rasa luhut pada dunia. Luhut ni maknanya tak minat. Kalau nak guna bahasa mudah. Tak loba apa? Tamak. Tak loba, bukan dia tak ada dunia, bukan tak ada duit, tapi itu bukan core business dia. Itu bukan benda utama dia hidup dia. Dia beri dia 3 ni. Dengan dunia ni dia tak peduli sangat lah. Dia tak ada, bukan rasa benda utamanya dia kena fikir sampai pecah kepala, tak ada. Pada ilmu dia akan berusaha untuk faham. Dan dia sibuk mencari dan mengintai aib diri dia. Dia tak nampak diri orang lain. Bila dia tak buat ni, tak ada dengan lain, maka Allah akan kurnia pada dia kemampuan untuk dia tengok diri dia. Ada orang dia tak nampak kelemahan dia. Dia tak nampak. Dia keep blaming others tau. Dia asyik salahkan orang lain. Tapi diri dia tengok tak? Apa masalah pada diri dia? Selalu jadi gitulah. Suami dia asyik salahkan isteri. Isteri asyik salahkan suami. Dia tak nampak kelemahan diri dia. Itu tanda Allah tak nak bagi dia baik. Lepas tu masing-masing lihat kerukuran masing-masing dan baiki masing-masing. Baiki masing-masing. Jangan sibuk nak tengok orang, nak salah orang. Kalau kita sibuk salah orang, nanti kita tak ada kemampuan untuk nampak kelemahan kita. Dia yang baik ni kita dapat kelemahan kita. Dapat lihat. Sebab tu kalau kita dapat buat ni, meninggalkan perkara ni, maka kita diberi ni. Okey.
Nombor 8. Apa dia kata? Barang siapa meninggalkan memikirkan tentang zat Allah. Maknanya tak boleh fikir zat Allah ni macam mana? Tak boleh fikir zat Allah ni macam mana? Ada tangan ke? Ada tak boleh fikir. Maka akan diberi dia terhindar daripada munafik. Waktu dalam Quran ni dia ada ayat-ayat yang nama dia mutasyabihat. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu contoh ayat dia lah. Jangan kita faham Allah ni ada tangan. Jangan kita kata tangan selayak pada dia. Dia tak ada tangan. Dia kita boleh kata makna yang selayak padanya. Dah kena faham tau. Kalau kita belajar agama ni kita faham. Satu istilah ni, satu perkataan ni. Ini satu perkataan. Dia boleh diterangkan pertama secara luah. Luah ni apa? Bahasa. Lepas tu dia terjemah. Tahu perkataan ni. Lepas tu dia ada penerangan lagi satu. Nombor 2, secara istilahi. Ini luahi, istilahi. Kita kata istilah. Istilah ni dia menerangkan roh. Dia menerangkan terjemah. Saya nak sampai padanya saya kata ni. Okey. Nombor 3, dia ada tafsir. Tafsir ni dia menghuraikan istilah. Kalau kita beli Quran, ini bahasa Allah. Tuat keluar, tuat. Ini tuat apa tau? Babalah. Babalah petani. Nak tengok tak kandungan dia apa. Dia suruh baca. Ni nota dia. Dia suruh baca wirid. Dia suruh baca zikir ni. Ni kalau jumpa dia tanya ni. Baca tidak, lengkap tidak. Tu nak ready jawapan ni. Apa dia nak bagi tak tahu ni. Saya daripada dalam kitab ni tu keluar. Nak cakap baba panjang sangat lah. Tak panjang dia kata. Dia tak panjang lah. Aku yang panjang. Apa? Kalau kita ayat Quran ada makna rumi sebelah, itu nama dia terjemah. Kalau bawah ni ada penerangan, sebab-sebab turun ayat, kenapa, cerita dia macam mana, apa jadi ni, apa maksud, kenapa Allah turunkan ayat ni, asbabun nuzul, itu nama dia tafsir. Apa nama tafsir? Kalau tidak, tak ada nama tafsir. Yang kita beli tu ada Arab, ada Melayu, ada Arab Melayu, itu nama dia terjemahan Quran. Ada huraian, nama tafsir. Lepas tu ada pula nombor 4, nama dia takwil. Tu takwil tu ni tadilah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kena takwil. Takwil ni makna apa? Takwil ni makna dia memalingkan makna terjemah dan istilah. Memalingkan tu, memalingkan. Tu palingkan tak? Tukar. Kepada makna yang bertepatan dengan syarak. Itu dikatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Allah itu bersemayam di atas arash. Itu kena takwil. Kenapa? Dia tak tepat. Kalau Allah itu duduk atas arash, Allah memerlukan makhluk. Sebab apa? Arash itu adalah makhluk.
Sedangkan Allah itu dia tak memerlukan siapa. Laisa kamitslihi syai'. Dia lain pun tak apa. Dia bukan macam makhluk. Tak boleh jawab tangannya selain bagi dia. Dia tak ada tangan. Jadi palingkan makna tangan itu pada, ulama kata, pada kuasa. Kuasa Allah di atas kuasa mereka. Itu nama dia apa? Itu nama takwil. Maknanya dia tak boleh base pada zahir ayat. Faham tu? Lurah, istilah, tafsir, takwil. Lagi satu perkataan yang kita boleh tengok, apa? Mafhum. Di hadis mafhumnya, dalam TV yang keluar kan, mafhum ni maksud apa? Diambil faham daripadanya. Apa yang ulama tu faham daripada hadis ni, dia terjemah dan ditambah beberapa perkataan. Itu nama dia mafhum. Mafhum, lughahi, istilahi, tafsir, takwil. Berat sangat ke ni? Nampak muka berkerut ni tak mendengar je. Tak berat. Boleh direct je ni. Cuma kaedah memahami ni kena betul. Kaedah memahami kena betul. Kenapa? Ada ayat Quran yang bukan direct, yang bukan muhkam. Nama dia mutasyabihat. Tak banyaklah. Mutasyabihat ni ayat yang samar. Maknanya kalau kita baca direct, kita boleh faham direct. Dia memerlukan takwil. Takwil apa? Malingkan makna dia seperti mana dia terjemah tu, malingkan makna tu seperti mana dia bertepatan dengan syarak. Itu nama takwil. Jadi kita belajar ni apa? Mengelakkan daripada silapnya tafsir. Silapnya tafsir. Tu macam-macam orang kata tu. Okey. Wahai anakku yang tercinta, apabila engkau mengetahui akan hadis atas itu, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Ni hadis ni. Setelah dia membaca dia telah baca, Imam Ash-Shibli ni dia baca 40,000 hadis dia baca, dan dia saring-saring, dia baca ni betul-betul, dia amalkan ni betul-betul. Dia kata kau tak payah fikir benda lain. Maknanya senang aja dia kata lah. Kalau kau nak beramal, kau fikir berapa lama kau nak duduk akhirat. Banyak tu lah kau amal. Kau nak buat jahat, kau fikir berapa lama kau boleh tahan duduk neraka. Kau fikir dia. Itu Imam Ibrahim bin Adham kan. Orang tanya dia, boleh tak aku berzina? Ada orang tanya dia tau, dekat Pekan Madinah. Orang tanya dia kata boleh. Kalau nanti malaikat maut datang, cabut nyawa engkau cakap malaikat maut, jangan cabut nyawa aku. Kalau dia boleh dengar cakap engkau rasa dia boleh dengar cakap engkau berzina lah. Boleh ke? Engkau pergi berzina lah tempat yang Allah tak nampak engkau. Kau pergi buat. Mana ada? Dan kalau besok akhirat, besok malaikat seret engkau sebab dosa engkau buat, seret engkau, baling engkau pada neraka, engkau boleh tahan. Jangan baling aku neraka, jangan buat. Engkau boleh lawan, engkau boleh tahan. Kalau boleh, berzina lah, dia kata. Dia kata itu je. Mana mungkin? Betul hinanya zina ni, kalau dah kahwin, dia kena rejam sampai mati. Beruknya hukuman ni. Kalau orang bujang ni, dia dah kena tersebat 100 kali rotan. Kita nak kena tahu hukuman-hukuman yang disediakan ni, ancaman-ancaman ni, supaya nafsu kita ni takut nak buat dosa. Kita kena takut-takutkan dia. Biar dia takut. Sebab apa? Ini bukan cerita bohong. Ini jadi nanti pada hari akhirat nanti. Okey, nanti lagi sekali kita sambung nasihat yang ke-15. Dia dah dekat masuk 23 ni. Dia ada 25 nasihat. Kerana ni ada nasihat ke-15. 8 wasiat Imam Hatim Al-Assam.
8 wasiat. Moga terus datang belajar selagi tak kena kuarantin. Kalau ada dalam bilik ni tiba-tiba dia positif, dengan aku lah kena kuarantin nanti. Tak jumpa lah korang nanti. Mudah-mudahan Allah beri kita sihat lah, dan niatkan sihat ini untuk taat, nak kerja, nak taat pada Allah, nak tanggung keluarga. Niat gitulah, ya Allah, Engkau beri aku sihat, aku boleh kerja, aku tanggung keluarga aku. Engkau beri aku sihat, aku boleh belajar agama, aku boleh ibadat pada Engkau, aku boleh sembah Engkau dengan baik dan betul, dengan lebih teratur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.